Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pada subuh ni insya-Allah kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehinggalah ayat 70. So pada subuh ni insya-Allah kita sambung bermula ayat 71 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh. Kemudian bila dikehendaki, maralah ke medan perang, sepuak demi sepuak, atau jika perlu, maralah serentak beramai-ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 71 surah An-Nisa ni, Allah Taala mengajarkan kepada kita tata cara dalam berperang atau apa yang sepatutnya dilakukan untuk menghadapi peperangan. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah. Maka yang pertama sekali mesti dilakukan orang-orang beriman kalau hendak berperang menghadapi musuh-musuh Islam ialah membuat persiapan, bersiap sedia, berjaga-jaga. Tak boleh langsung pergi berperang atau nak berperang sedangkan persiap sediaan tak ada. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, Allah Ta'ala ada berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh. Antaranya ialah mirribatil khail, antaranya ialah pasukan berkuda. Kerana pada masa dahulu pasukan berkuda ni antara pasukan yang paling hebatlah pada masa itu. Untuk masa sekarang, kita perlu mentafsirkannya dengan pentafsiran semasa yang lebih meluas. Maka Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika mana beliau mentafsirkan ayat ni, beliau mengatakan, وَهَذَا يَشْمِلُ الْأَخْذُ بِجَمِيعِ الْأَسْبَابِ الَّتِي بِهَا يُسْتَعَانُ عَلَى قِتَالِهِمْ وَيُسْتَدَفَعُ مَكْرُهُمْ وَقُوَّتُهُمْ. Ya, perintah Allah Ta'ala pada ayat ni untuk membuat persediaan, ya, dalam menghadapi peperangan dengan musuh-musuh Islam ini mencakupi persediaan yang sangat luas, ya, segala sesuatu yang dapat membantu menghadapi musuh atau menolak kekuatan mereka patut untuk dipersiapkan. Ya, kalau zaman dahulu maka ada dilatih pasukan pemanah, ada dilatih pasukan berkuda, ada dilatih pasukan penombak, ada dilatih strategi-strategi perang yang lain. Semua ada. Ya. Maka hari ini pun kita umat Islam sepatutnya melakukan perkara yang sama sesuai dengan konteks semasa. Ya, sekarang ni orang berperang berbeza dengan zaman dulu. Zaman dulu orang berperang dengan kuda, ya, dengan tombak, dengan panah dan lain sebagainya. Hari ini tak. Hari ini orang menggunakan peralatan-peralatan perang yang sangat moden, ya. Misalkan dengan kereta kebal, ya, misalkan dengan dengan kapal, kemudian dengan pesawat, ya, dan drone dan lain sebagainya. Peralatan-peralatan moden sekarang, ya. Zaman dulu orang berperang face to face. Sekarang ni orang berperang tak berjumpa. Orang dengan orang dah tak berjumpa dah. Jarak dalam sekian km boleh sampai peluru, ya, bahkan ratusan km boleh sampai rudal dan lain sebagainya. Itu peperangan moden untuk masa sekarang ni, ya.
So ini perlu untuk disiap sediakan oleh umat Islam apabila mereka hendak berperang menghadapi musuh-musuh Islam. Ya, jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ada kemenangan kepada orang-orang Islam, tetapi Allah Taala tidak perintahkan mereka pergi ke medan perang, mara ke medan perang dengan tangan kosong, dengan tanpa ada persediaan. Maka akhdhul hadri min ahammi qawaidil qital, maka membuat persiapan, ya, itu antara perkara yang sangat penting dalam peperangan. Dan ini adalah taujihur rabbani, dan ini adalah pendidikan daripada Allah Ta'ala kepada kita supaya membuat persediaan sebelum menghadapi musuh-musuh Islam. Maka ayat ni perlu untuk difahami dalam konteks semasa, kerana peperangan itu dengan pelbagai cara sentiasa ada. Ya, sekarang ni ada berperang antara pasukan dengan pasukan, ada berperang fikrah, Ghazwatul Fikr, ada peperangan pemikiran, ya, ada peperangan melalui propaganda dan lain-lain sebagainya. So umat Islam kena ambil kira perkara-perkara ini dan membuat persediaan. Jadi berjihad itu, mara ke medan perang itu tak cukup sekadar semangat tinggi, tak cukup sekadar melaungkan takbir Allahu Akbar, tak cukup sekadar tu. Kena ada persediaan yang mantap, barulah pergi ke medan perang. Dan ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Taala mengatakan fanfiru subatin, ya, kemudian bila mana dikehendaki, kalau sudah mantap persediaan, kemudian apabila dikehendaki, maralah ke medan perang sepuak demi sepuak. Nah, ini salah satu strategi juga yang diajarkan Allah Ta'ala. Fakhruju limulaqatihi jama'atan ba'da jama'atin. Majulah ke hadapan sepuak demi sepuak, ya, satu kumpulan demi satu kumpulan. Ini salah satu strategi yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan langsung sekaligus mara semua ke hadapan, tetapi sepuak demi sepuak, satu kumpulan demi satu kumpulan, ya. Awim firu jami'ah, atau mara serentak secara beramai-ramai. Tengok kepada situasi, tengok kepada keadaan, macam mana keadaan musuh yang hendak dihadapi, ya. Yang penting buat persiap-sediaan. Kemudian kalau maju menghadapi musuh ni, boleh secara berkumpulan-kumpulan, ataupun boleh secara bersama-sama, beramai-ramai maju ke hadapan untuk menghadapi musuh, ya. Strategi ini tidak mesti dengan cara ini, tetapi ini antara cara yang boleh diamalkan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, apabila dahulu kota Madinah hendak dikepung oleh musuh-musuh, Nabi alaihi salatu wasallam itu meminta pendapat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang patut untuk dibuat. Jadi Nabi mesyuarat dengan mereka strategi apa yang paling sesuai untuk dibuat pada ketika itu. Maka muncullah usulan, ya, daripada salah seorang sahabat supaya membuat longkang besar di sekeliling Madinah. Ini yang disebut dengan Khandaq, ya. Baik, kita teruskan ayat 72. Pada ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum laman la yubti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'ahum syahida. Dan sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang sengaja memberat-beratkan dirinya, ya, juga orang lain daripada turut mara ke medan perang. Kemudian kalau kamu ditimpa kemalangan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepadaku kerana aku tidak turut berperang bersama-sama dengan mereka. Ya, pada ayat 72 ni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bahawa wa im minkum, dan ada daripada kalangan kamu. Kalangan kamu siapa ni? Kalangan orang beriman. Maka dalam mentafsirkan ayat ni ada dua pentafsiran para ulama.
Yang pertama yang dimaksudkan dekat sini ialah an du'afa'il iman al-mutakassilina 'anil jihad. Orang-orang yang lemah iman yang malas pergi jihad. Ini yang Allah Taala sebut menurut satu pendapat. Ya. Artinya mereka masih dari golongan orang yang beriman. Cuma iman mereka ni lemah dan malas pergi berjihad. Kerana apabila iman tu lemah, malas untuk pergi berjihad. Dan yang membuat orang berani pergi berjihad adalah iman dia yang kuat. Tafsiran kedua menyatakan bahawa yang dimaksudkan wa im minkum dekat sini laman la yubatti'anna, yang merasa berat untuk pergi berperang tu, maksudnya ialah orang-orang munafik. Ya, kenapa dikatakan wa im minkum daripada kalangan kamu? Kerana dahulu orang-orang munafik ni mereka menyatu dengan umat Islam. Mereka menyatu dengan umat Islam, ya, sehinggakan seolah-olah munafik ni bahagian daripada orang-orang beriman. Tetapi daripada dua pendapat ini, ya, pendapat yang kedua rasanya lebih kuat bahawa ayat ni dikhitabkan kepada orang-orang munafik, ya, kerana munafik ni pun mereka ada kalanya beriman, tetapi lepas tu mereka dah tak beriman, ya. Baik, wa im minkum, dan sesungguhnya ada di antara kamu, iaitulah kalangan orang-orang munafik, ya. Laman la yubatti'anna, yang mana mereka ini lari daripada keluar untuk pergi berperang, mutathaqilan, mereka rasa berat sangat, tak mahu dia nak pergi perang, dia takut, ya, dia takut. Kemudian kata Allah Ta'ala, fa in asabatkum musibah, kemudian kalau kamu ditimpa musibah. Musibah dekat sini cedera, luka, bahkan mati, meninggal di medan perang, ya. Qala, maka dia akan berkata, qad an'amallahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Dia pun berkata, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepadaku kerana aku tidak turut berperang bersama-sama dengan mereka. Dia rasa gembira, ya, dia rasa gembira kerana dia tak ikut perang. Dalam hati dia, kalau aku ikut perang aku akan mati, so syukurlah, alhamdulillah lah aku tak pergi perang, dia kata. Qad an'amallahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Ya, dia mengatakan sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepadaku kerana aku tidak turut berperang bersama-sama dengan mereka. Jadi dia bergembira apabila orang-orang Islam atau orang-orang beriman tu cedera di medan perang, luka, bahkan meninggal. Dia rasa gembira, bahkan dia bersyukur kerana memang dia tak ikut berperang tu. Ini berlaku ketika mana saat dapat musibah. Maka salah satu cara menguji iman seseorang tu betul-betul atau tidak, itu dapat dilihat ketika mana Allah Ta'ala datangkan dugaan, ya, berlaku musibah. Maka kata para ulama, al-masaibu kawashifu limaknunatil qulub min imanin aw nifaqin. Musibah-musibah itu pembuka apa-apa yang tersimpan dalam hati ni daripada iman atau munafik. Zaman dahulu orang-orang munafik ni mudah nampak apabila sudah datang seruan jihad. Mereka rasa berat sangat nak pergi, memang tak mahu. Walaupun dia nanti pergi ke medan perang, bila dah sampai dekat situ dia akan pergi lari. Dia akan pergi lari, ya. Kenapa? Dia sangat takut dengan kematian itu, ya. Yatathaqalu fi nafsihi 'anil jihad li dha'fihi fil iman aw nifaqihi, ya. Mereka berat untuk pergi berjihad kerana lemah iman atau kerana kemunafikan yang ada di dalam diri mereka, ya. Baik, kita teruskan ayat 73. Pada ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ
Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Dan demi sesungguhnya, kalau kamu beroleh limpah kurnia dari Allah, sudah tentu ia mengatakan dengan sesalnya, seolah-olah tidak ada hubungan kasih sayang mesra antara kamu dengannya. Alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama mereka, supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar. Pada ayat 73 ni, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana sikap mereka kalau umat Islam menang. Kalau ayat 72 tadi, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana sikap mereka kalau umat Islam kalah. Mereka bergembira, ya, dan dia bersyukur kerana dia tak ikut perang. Pada ayat 73 ni Allah menjelaskan pula bagaimana sikap mereka kalau Allah beri kemenangan. Wala in asabakum fadlum minallah, dan demi sesungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia daripada Allah. Maksudnya dekat sini ialah Allah Ta'ala beri kemenangan. Kemenangan dekat sini Allah Ta'ala sebut fadlum minallah, kurnia daripada Allah, menunjukkan bahawa kemenangan itu ialah kurnia daripada Allah Ta'ala, bukan kerana kehebatan, bukan kerana kekuatan, bukan kerana kecerdikan dan lain sebagainya. Walaupun kita dituntut untuk membuat satu persediaan yang mantap, tetapi kemenangan itu adalah kurnia daripada Allah Ta'ala, ya? Maka apabila orang-orang beriman mendapatkan kemenangan, ya, dalam suatu peperangan itu, la yaqulunna, maka mereka akan berkata, ya, dengan sesalnya, ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawaddah, ya, seolah-olah tidak ada di antara kamu dan dengannya kasih sayang, ya. Maksudnya, ya, memang tak ada hubungan, ya. Apa kata mereka? Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima, ya. Mereka ni akan mengatakan, ya, ya laitani, alangkah meruginya, ya, alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama mereka, supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar. Dia menyesal tak ikut. Kenapa? Kerana orang munafik ni, mata dia hanya melihat kepada nikmat dunia. Kalau dia tengok ada keuntungan duniawi dekat situ, maka dia ingin sangat. Sebab dahulu kalau umat Islam menang dalam satu peperangan, maka akan ada harta ghanimah, ya, akan ada pembahagian harta ghanimah. So mereka nak dapatkan tu. Orang munafik ni dia hanya mencari keuntungan duniawi saja, ya. Kalau dalam bab perjuangan dia tak mahu, tapi bila mana dah menang dia nak ikut dekat situ, dia juga nak dapat. Maka pada ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ka'an lam takun bainakum wa bainahum mawaddah, seolah-olah tidak ada di antara kamu dan antaranya kasih sayang. Maksudnya fa innal kuffar minal musyrikin wal munafikin, sesungguhnya orang-orang kafir daripada kalangan orang musyrik dan orang-orang munafik, qad qata'a Allahu bainahum wa bainal mu'minina mawaddah, Allah Ta'ala telah memutuskan di antara mereka dan orang-orang beriman kasih sayang. Tidak ada, ya, tidak ada kasih sayang antara orang beriman dan orang orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang musyrik atau bahkan orang-orang yang munafik, ya. So mereka berkata, ya laitani, alangkah baiknya, ya, kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima, aku ikut serta bersama-sama mereka supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar, ya. Jadi dia menyesal kerana tak ikut perang, oleh kerana peperangan tu menang. Tapi kalau kalah dia bergembira tak ikut perang. Ini sikap sebahagian daripada orang-orang beriman yang lemah imannya, ataupun mereka daripada kalangan orang-orang munafik. Kita kena berhati-hati dengan manusia-manusia macam ni, ya. Ada orang-orang dalam perjuangan ni, bila mana dalam bab berjuang, apatah lagi kalah, dia menghindar, dia pergi menjauh, ya. Tapi bila mana menang,
Dia nak ikut serta. Dia hanya ingin menikmati kemenangan, tak mahu berjuang. Ini perangai munafik ni. Perangai munafik. Kalau berjuang dia tak mahu. Kalau menang dia nak ikut dapat. Dia nak dapat. Dia hanya mencari keuntungan sahaja. Ya, orang-orang macam ni ada dalam setiap masa. Ada dalam setiap perjuangan. Sentiasa ada. Ya, sentiasa ada. Kalau berjuang dia tak mahu. Bahkan kalau ketika mana orang lain berjuang dan dia tengok kalah dalam perjuangan tu, dia gembira. Dia gembira, dia bersyukur kerana dia tak ikut. Syukur aku tak ikut, dia kata. Tapi bila mana berjaya perjuangan tu, dia pula nak join. Dia pula nak ikut menikmati. Inilah perangai-perangai daripada munafik yang mesti kita hindari dalam setiap perjuangan kita, ya. Sama ada dalam perjuangan agama atau perjuangan-perjuangan yang lainnya, ya. Ada karakter manusia yang macam ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ya. Baik, kita teruskan ayat 74. Pada ayat 74 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Oleh itu, orang-orang yang beriman yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah untuk membela Islam. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati, gugur syahid atau beroleh kemenangan, maka kami akan memberi kepadanya pahala yang besar, ya. So pada ayat 74 ni Allah Ta'ala perintahkan orang-orang beriman supaya berperang di jalan Allah. Falyuqatil fi sabilillah, hendaklah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong agama Allah, wa i'la'i kalimati, dan untuk meninggikan kalimah-kalimah Allah Taala. Siapa yang Allah perintah dekat sini? Orang-orang yang beriman. Yang mana ciri mereka? Alladina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, yang mana mereka sanggup mengorbankan kehidupan dunia, ya, demi nak mencapai akhirat. Orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia. Kerana yang betul-betul mahu berjuang di jalan Allah Ta'ala ni, ya, itu hanya mereka-mereka yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia. Maka mereka lah yang Allah perintahkan dekat sini. Kata Allah, alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, ay yabi'unad dunya, mereka menjual dunia mereka, mengorbankan dunia mereka, raghbatan anha bil akhirah, dengan harapan mereka dapat ganjaran dekat akhirat nanti, ya. Fa inna haula'i alladhi yuwajjahu ilaihimul khitab, maka kepada mereka lah perintah ini diperintahkan Allah, ya. Kenapa? Li'annahumul ladzi qad a'iddu anfusahum, kerana mereka lah yang telah mempersiapkan diri mereka untuk berperang, ya. Apa kata Allah Ta'ala kepada mereka? Kata Allah, wa man yuqatil fi sabilillah, sesiapa yang berjihad di jalan Allah, ya, bi ayyakuna jihadan qad amara Allahu bihi wa rasuluh, jihad ni Allah perintahkan dan rasulnya, ya. Wa man yuqatil fi sabilillah, dan sesiapa yang berperang di jalan Allah qasidan wajah Allah, dia hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fayuqtal aw yaghlib, ya, sama ada dia mati, dibunuh, gugur di medan perang, aw yaghlib, atau menang, ya, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan kepadanya ganjaran yang amat besar. Masya-Allah. Maka orang-orang yang beriman, yang mara ke medan perang, yang mara ke medan perjuangan, mati dan hidup mereka mulia, kalah dan menang adalah kemuliaan bagi mereka. Maka pada ayat ni kata Allah,
Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal. Siapa-siapa yang berjihad di jalan Allah lalu dia dibunuh, meninggal mati syahid, au yaghlib, atau dia menang, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah akan memberi ganjaran yang amat besar. Maka apabila seorang muslim, seorang mukmin pergi mara ke medan perang, mara ke medan jihad, maka tidak ada kata rugi sedikit pun pada diri mereka. Menang ataupun kalah dalam pandangan manusia, hakikatnya mereka telah menang di sisi Allah. Hidup atau mati mereka di medan perang, di sisi Allah Ta'ala mereka tetap hidup. Ya, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menganggap bahawa orang-orang yang meninggal, yang dibunuh di medan jihad itu bahawa mereka mati. Bal ahya'u 'inda rabbihim. Mereka itu hidup di sisi Allah Ta'ala, dan mereka yurzaqun, diberi Allah Ta'ala rezeki kepada mereka. Maka orang-orang yang mara ke medan jihad, hidup dan mati mereka adalah mulia, sungguh sangat mulia. Maka apabila mereka meninggal di medan perang, mereka mati syahid, dan mati syahid ganjaran dia adalah syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mereka menang. Kalau mereka menang, mereka dapat pahala besar. Selain itu mereka juga mendapatkan harta ghanimah di medan perang. Maka orang beriman tu hakikatnya ketika mana dia melangkah mara ke medan perang, sungguh tidak ada kerugian bagi dia. Yang ada adalah kemenangan. Keimanan inilah yang tertanam dalam hati para sahabat radhiyallahu taala anhum pada masa dahulu, sehingga kan mereka berani maju ke medan jihad, berani menghadapi musuh-musuh walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya. Ya, mereka dah tak takut dengan tu. Kenapa? Mereka percaya, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi jangan pula ini membuat kita membuat setengah orang dengan mudahnya mengatakan jihad. Ya, jihad ni tak boleh dikerjakan seorang-seorang, ya, mesti di bawah komando kepada pemimpin. Ya, kita tak boleh mengambil satu keputusan saya pergi jihad. Siapa yang memimpin jihad tu? Mesti ada. Dahulu Rasulullah SAW, para sahabat, mereka bukan berjihad ikut inisiatif masing-masing, mereka pergi jihad sesuai dengan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, kita teruskan ayat 75, ya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 75, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Yang bermaksud, dan apakah yang menghalang kamu, maka kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Makkah ini yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami daripadamu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh. Ya, baik, pada ayat 75 ni Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ay وَمَا الَّذِي يَمْنَعُكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عَنِ الْجِهَادِ. Apa yang menghalang kamu, wahai orang-orang beriman, daripada berjihad? Kenapa kamu tak mahu berjihad? Apa yang menghalang kamu, ya, untuk menolong agama Allah? Apa yang menghalang kamu? Ya, wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Dan apa pula yang menghalang kamu daripada berjihad untuk menolong hamba-hamba Allah Ta'ala yang lemah daripada kalangan lelaki, perempuan dan kanak-kanak? Apa yang menghalang kamu?
So maknanya dekat sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang beriman supaya berjihad di jalan Allah taala. Pertama, jihad itu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk membela golongan-golongan lemah daripada lelaki yang sudah tua mungkin, ya, kemudian perempuan, kemudian kanak-kanak, untuk menolong mereka. Ya, ini dahulu dahulu dekat Mekah itu ada orang-orang beriman, ya, kemudiannya di tengah-tengah mereka masih lagi dikuasai oleh orang-orang musyrik. So oleh kerana itu Allah Ta'ala perintahkan jihad untuk menolong mereka yang ada di situ. Ya, alladzina yaqulun, yang mana mereka sentiasa berdoa, ya. Mereka golongan-golongan lemah tadi dari kalangan lelaki, ya, dan perempuan itu, mereka sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah, ya Allah, keluarkanlah kami daripada negeri ini, adh-dhalimi ahluha, yang mana penduduknya zalim. Ya, kenapa mereka dikatakan zalim? Kerana penduduk negeri itu orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Kesyirikan dan kekufuran itu adalah kezaliman. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang amat besar. Ya, so mereka berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dikeluarkan daripada negeri tersebut yang mana penduduk negeri itu zalim, ya, kerana mereka mensyirikkan Allah, ya, dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sentiasa menyakiti orang-orang beriman dan menghalang-halang mereka daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menghalang mereka daripada hijrah. Kalau mereka nak pergi hijrah, dihalang, disakiti, ya. Maka Allah perintahkan supaya jihad, supaya dapat membebaskan mereka, golongan-golongan lemah ini, ya. Mereka juga berdoa, waja'al lana min ladunka waliya waja'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah bagi kami waliyan, seorang pemimpin, wa nasiran, seorang penolong, yungkidhuhum min hadhil qaryah, yang dapat menyelamatkan mereka daripada negeri yang zalim penduduknya tadi, iaitulah kota Makkah pada ketika itu, ya. Maka ini galakan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membela agama Allah taala dan untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman yang mana mereka ini dipandang sebagai golongan yang lemah pada ketika itu, ya. Baik, kita teruskan ayat 76, ya. Ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman, mereka berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir pula mereka berperang pada jalan taghut, ya. Taghut ni tuhan-tuhan selain Allah. Oleh sebab itu perangilah mereka, perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, pada ayat ni Allah Taala menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agama Allah. Manakala orang-orang kafir, musuh kepada orang-orang beriman, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka itu berperang untuk menolong taghut, di jalan taghut. Taghut ni tuhan-tuhan selain Allah, berhala, syaitan dan lain sebagainya. Maka Allah Ta'ala perintahkan, faqatilu awliya asy-syaitan, perangilah pengikut-pengikut syaitan itu. Maksudnya orang-orang kafir. Orang kafir kan mereka berperang untuk taghut, untuk syaitan.
Maka Allah mengatakan, perangilah pengikut-pengikut syaitan itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Ya. Tipu daya syaitan itu lemah. Dengan bagaimana Allah Ta'ala mengatakan lemah? Kalau dibandingkan dengan Allah Ta'ala, maka tipu daya syaitan itu ya sangat lemah. Macam mana supaya dapat selamat daripada tipu daya syaitan ni? Meminta perlindungan kepada Allah. Bagi Allah Ta'ala, tipu daya syaitan itu lemah. Ya. Maka kaidu syaitani dha'ifun. Sebenarnya tipu daya syaitan itu lemah. Yastati'ul insanu ayyaruddahu wa yubtilahu bi dzikrillah ta'ala. Manusia boleh melawannya dan membatalkan tipu daya syaitan itu dengan cara berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Ta'ala. Wa bin nafsi an yasarihi, dan boleh juga dengan apa nama, dengan meludah ke sebelah kiri, ya. Wa bit tamassuki bi hadzal kitabil karim was sunnatin nabawiyyah as-sahihah, dan boleh juga menentang tipu daya syaitan itu dengan berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memberitahu supaya orang-orang beriman jangan bimbang untuk menghadapi orang-orang kafir dalam medan perang, kerana sesungguhnya mereka berperang itu di jalan taghut, syaitan. Ya, dan tipu daya syaitan itu sebenarnya lemah apabila orang-orang beriman bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah Ta'ala kita sambung pula ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada saya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.